bacakan kita 40 hadis fadilat atau dengan orang-orang yang saleh. Maka tentu ada sekalian, satu benda yang penting pada hidup kita sebenarnya ialah peranan orang saleh dalam kehidupan dan orang yang baik dalam kehidupan kita ini. Maka kita nak fahamkan bahawa sesungguhnya kita nak fahamkan tuan, sesungguhnya orang saleh ini adalah orang yang amat-amat baik dan dia memang anugerah daripada Allah untuk kita sekalian. Allah anugerahkan kita daripada orang-orang yang soleh. Maknanya mak ayah kita, tuan-tuan kita ni orang soleh. Ada keturunan betul imam, ada keturunan orang yang menjadi pegawai masjid, ada keturunan daripada golongan-golongan ulama, golongan cerdik pandai dan sebagainya. Mudah-mudahan benda yang Allah bagi ini sebenarnya Allah nak bagi bahagia kita. Untuk menjadi orang yang soleh Allah bagi. Darah daging kita orang soleh. Tentu ayat muslim. Jadi apabila Allah berikan kita jadi orang soleh, bukan untuk berbangga. Untuk kita mencari habuan kesalehan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan nak bangga kata saya anakku tu anak tu imam, dia tu anak orang soleh, anak ulama, anak guru. Tapi sebenarnya anugerah Allah untuk kita ni adalah untuk kita pula jadi orang soleh dan bentuk keluarga kita jadi orang soleh supaya mendapat tempat pada sisi redha Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan bukan muslim. Kerjasama kita dengan Masjid 30 Pinang, kita bacakan kitab Fadilat, kelebihan ataupun 40 hadis kelebihan orang-orang bersahabat dengan orang soleh. Sebelum ni saya ingatkan tuan balik, kita ingatkan semula tuan-tuan dengan hadis ataupun permulaan pada mukadimah jumpaan kita yang pertama kali dulu. Kita sebutkan betapa duduk dengan orang soleh ni banyak kepentingan dia. Kita gariskan 6-7 perkara dulu. Duduk dengan orang soleh jadi apa, duduk dengan orang kaya jadi apa, duduk dengan kanak-kanak jadi apa, duduk dengan orang fasik jadi apa kan. Kita dah bincang lah macam tu. Kita boleh rojok semula bincang kita yang dulu kan. Baik, hari ni saya nak rentetan balik semula, nak ambil balik ataupun nak imbas balik pengajian kita yang dulu. Dalil kita ialah firman Allah Subhanahu wa taala pada Al-Quran juzuk yang kedua. Baik, pada juzuk yang ke-11 ayat 119 muka surat 206 surah At-Taubah, firman Allah Subhanahu wa taala, Allah suruh kita jadi bersama, kita kena bersama dengan orang soleh. Kata Allah Ta'ala, wa kunu ma'as sadiqin. Hendaklah kamu jadikan diri kamu bersama dengan orang siddiq. Orang siddiq ini adalah orang soleh. Kunu, perintah Allah Ta'ala. Kunu. Maksudnya amar, perintah Allah, jadikanlah. Duduklah kamu itu. Wajiblah kamu duduk dengan orang-orang yang soleh atau orang yang siddiqin. Ini perintah Allah. Muka surat 206 ayat 119 juzuk 11. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa kunu ma'as sadiqin. Ulang balik, wa kunu ni maknanya perintah Allah wajib agar kita jadi orang soleh. Dan jadi orang soleh ni tak betul jadi orang soleh, dia kan dulu kena dapat tarbiyah orang soleh, orang kita perlahan-lahan jadi orang soleh insya-Allah. Contoh yang dibawa oleh ulama sebelum ini, saya ingat kata tuan semua berbincang kita yang lalu, kita sebutkan beberapa pendapat ulama, antaranya berkata Syekh Wali Allah Subhanahu wa taala, Syekh Ar-Rifa'i rahimahullah Subhanahu wa taala. Dia berpendapat bahawa apa? Dia kata sesungguhnya duduk dengan orang soleh itu kamu akan dapat memiliki rahsia. Duduk dengan orang soleh ni akan banyak rahsia yang kamu akan dapat. Rahsia-rahsia ketuhanan Allah, rahsia-rahsia ibadat dengan Allah, rahsia zahir, rahsia batin khususnya kita dapat daripada orang soleh. Sebab kita ditrain, kita dilatih
duduk dengan mereka ni. Maka menjauhi orang-orang soleh kerugian, dan mendekati orang soleh ni satu keuntungan besar. Tuan-tuan muslim, maka jom kita pastikan kita sentiasa bersama orang soleh, jangan jauh diri orang soleh. Kan? Untuk jadi orang soleh, kita kena duduk dengan orang soleh juga, supaya dia bentuk kita. Cuma kita kena besarkan hati, kena bukakan hati dan jiwa untuk menerima teguran-teguran dia dan cara dia bentuk kita. Dan yang keduanya, untuk jadi orang soleh, bila duduk orang soleh ni, kena buka pintu hati untuk melihat apa gerak-geri orang soleh yang patut kita tiru. Oh macam ni, oh guni dia macam ni, akhlak dia begini-begini, perangai dia macam ni, dia suka yang ni, dia tak suka yang ni. Maka orang soleh ni, dia suka atas benda yang Allah suka, dan dia benci benda yang Allah benci. Inilah orang soleh. Maka tuan-tuan sekalian, kita bincang sebelum ni, kata Syekh Ahmad Rifa'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya duduk bersama orang soleh itu akan mewariskan rahsia. Dan kata dia lagi, sesiapa duduk dengan orang soleh, ia akan mengubah diri, hal dan maqam. Duduk orang soleh ni, kita boleh ubah pribadi kita zahir batin. Hal ni mana? Zahir, maqam maknanya maqam hati. Duduk dengan soleh, kita berubah panggil luar. Duduk dengan soleh, kita berubah panggil hati kita. Kenapa? Kerana orang soleh suka bentuk hati. Orang soleh ni suka belajar jaga hati. Dia ngajak kita macam jaga hati. Dan orang soleh ni tuan-tuan, ulang balik, orang soleh bukan soleh pada perbuatan dia, tapi soleh yang sebenar, soleh datang daripada hati dan niat dia untuk berbuatkan sesuatu perkara. Maka tuan-tuan muslim, diterangkan juga oleh Imam atau Syekh Ahmad Rifa'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dia tafsirkan ayat wa qulu ma'as salihin ni, bahawa dia cerita dulu tentang ahli-ahli ataupun ashabul kahfi, yang mana ditemani oleh seorang seekor anjing. Ashabul kahfi ni, pemuda-pemuda ashabul kahfi, ada teman mereka bukan manusia, salah sesuatunya teman mereka itu, mereka bertemankan seekor anjing yang kerana berkawan dengan orang soleh ni, anjing ni pun masuk syurga akhirnya. Takdir daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil terang-terang, dalil besar, dalil utama bahawa duduk dengan orang soleh ni akan menjadikan kita baik, dan kita diangkat martabat kita jadi orang-orang yang dipanggil ahli syurga. Kalau binatang pun dapat syurga, tuan-tuan, anjing pula tu yang kotor, yang kita kata najis, tapi kalau sebab duduk dengan orang soleh, hilang najis dia, hilang kesilapan dia, hilang kotor dia. Apatah lagi kita ni, tuan-tuan, kita bukan anjing, kita bukan banyak kotor, kita bukan macam anjing itu, cuma kita ni adalah pang-pang yang tak baik sikit. Jika berubahnya anjing itu kerana berdamping dengan ahli-ahli bersobah dengan ahli-ahli kahfi, kita juga dalil dia bahawa kita juga boleh mengubah peribadi kita, boleh mengubah perangai kita bila kita duduk dengan orang soleh. Ini maksud daripada kalam yang dibawa oleh Syekh Ahmad Rifa'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan bukan muslim, untuk kita bincangkan hari ini, hadis yang pertama yang saya nak bawa kepada tuan-tuan ialah hadis dalam kitab ini, hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kita dengar hadis dulu, tuan-tuan. Kita dengar hadis dulu. Kita bacakan hadis dia. Hadis qala muallif hafizahullah subhanahu wa ta'ala wa rahimahumullah subhanahu wa ta'ala. Wa nafa'na bihi wa bikum amin fid darain. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Kita ni tuan-tuan, bila kita dengar nama orang soleh, kan, kita diminta sunat, kita kata radhiyallahu anhu. Kita dengar orang sahabat-sahabat, kita kata radhiyallahu anhu. Kita dengar orang soleh di kalangan orang tabi'in, kita kata rahimahullah kalau dia seorang. Kalau ramai orang rahimahumullah kalau ramai. Kita doakan mereka. Dan doa kita kat mereka ni soalan menghubung diri kita dengan ulama-ulama orang soleh. Tuan-tuan, antara cara kita berhubung baik dengan orang soleh,
hubungan kerohanian, hubungan kejiwaan. Jangan lupa tuan, setiap hari kita doakan kebaikan. Minta Allah ampun dosa kita, minta ampun Allah ampun dosa mak ayah kita, dan minta Allah ampunkan kesilapan orang soleh ni kalau dia ada kesilapan. Maka doa kat dia. Jadi bila jumpa sahabat-sahabat Nabi, dengar nama sahabat Nabi disebutkan, kita kata radhiyallahu anhu. Dan bila kita dengar nama ulama-ulama yang telah meninggal, kita kata rahimahumullah. Dan jika ada ulama kita yang masih hidup, ulama yang masih hidup bentuk diri kita, ulama yang duk bimbing kita pada Allah Ta'ala yang masih hidup, kita kata hafizahullah kalau dia seorang, atau hafizahumullah kalau dia ramai. Ini ada adab kita untuk mengaji. Kita dapat keberkatan ilmu daripada orang soleh. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama Nabi ni apa? Kita pun jawablah. Dan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ataupun sallallahu alaihi. Kan apa saja ucapan sirah selawat yang kita selawat kita sebut. Bila kita dengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan. Kerana Nabi kata, siapa dengar nama aku disebutkan, dia tak selawat ke aku, maka dia termasuk orang yang bakhil. Dan Nabi kata, al-bakhilu la yadkhul jannah. Orang bakhil tak akan masuk syurga. Sebab tak selawatnya kan? Sebab tak selawat je. Payah tu syurga. Sebab itu satu amalan yang kita bertinggal, dan satu amalan orang soleh ini adalah banyaknya berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga kadang tak ada selawat banyak-banyak tuan. Kita pun jenis kuat selawat sampai 10 ribu. Jadi apa kita nak buat? Kata ulama, kata guru saya sendiri, Syekh Sufiq Al-Baqir Al-Hasani hafizahullah, dia kata kalau kamu tak mampu nak selawat banyak-banyak, pergi cari majlis orang alim, pergi cari majlis orang soleh, duduk kerana mereka itu juga duduk dengan mereka juga berselawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengar Nabi kata apa tentang bersahabat dengan orang baik-baik ni. Sallallahu alaihi wasallam Nabi berkata, pada Nabi bersabda, ar-rajulu ala dini khalilih. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Hadis diriwayat oleh Imam Tirmizi, hadis hasan, hadis baik, hadis yang teramat baik untuk kita fahamkan. Kata Nabi SAW, seseorang itu, ar-rajulu, Nabi gunakan kalimah ar-rajulu, laki-laki, seorang laki-laki, ar-rajulu, laki-laki. Perempuan dipanggil imra'ah, imra'ah perempuan, an-nisa itu wanita-wanita. Maka Nabi kata ar-rajulu, kalimah isti'arah dia panggil. Apa dia isti'arah? Pinjam kalimah laki-laki, makna lafaz dia khas, makna umum. Ini kalau ikut prinsip kepada usul fiqh, prinsip bahasa. Ar-rajulu ni makna kalimah laki-laki, tapi meliputi perempuan sama. Dia panggil apa? Dia panggil kalimah khas, makna umum, makna untuk ramai. Ar-rajulu ni laki-laki. Nabi kata ar-rajulu, seseorang itu maknanya. Seseorang itu ala dini khalilihi. Seseorang tu dilihat dia ni, tengok orang ni, nak tengok tahu mana. Nak tengok dia, tengok agama khalilihi, tengok agama kawan dia, kekasih dia, kawan baik dia. Maknanya tuan nak tengok orang tu siapa dia, tengok ke siapa dia kawan. Maknanya lagi kata Nabi, maksudnya ulama kata, kalau kamu nak kuatkan agama kamu, tengok siapa teman kamu. Kalau teman kamu orang soleh, lama-lama kuat kamu berpegang dengan agama Allah. Kerana ar-rajulu ala dini khalilihi. Seseorang itu dikira ia di atas agama temannya. Maknanya kita ni dikira ikut teman kita. Agama teman kita tu kita nak jaga. Kita nak kawan dengan siapa? Kalau kawan dengan orang yang mirip kepada Yahudi, jadi Yahudi.
Berkawan dengan orang yang tak mau solat. Lama-lama tak solat, kita na'udzubillah min dzalik. Itu. Sebab itu, kita pesan selalu tuan-tuan, mak ayah, perhatikan anak-anak. Saya suka cakap buat anak-anak ni kerana mereka generasi kita. Mereka ni generasi yang nak pimpin masa depan. Pimpinan masa depan adalah generasi kita, anak-anak kita. Sebab itu kita mulakan baik. Mereka ni fresh. Kita bagi mereka berkawan dengan orang soleh. Bersahabat dengan orang soleh. Kan? Berteman, baik, rapat dengan orang soleh. Kerana Nabi kata, ar-rajulu, seseorang itu ala dini khalilihi, di atas ataupun seseorang itu ikut agama temannya. Kan? Tuan-tuan muslim. Kita banyak laporan kita terima. Baru ni heboh juga. Satu video seorang pemuda yang mana dia ni dulu katanya mengaji sekolah agama di sebelah Pulau Pinang kita. Tiba-tiba bila dia keluar sekolah agama, dia pergi kota mana atau lalai, kawan-kawan tengok jumpa dia declare kata dia keluar daripada Islam. Murtad. Dia rajin ke gereja dan dia buat pengakuan kata dia Kristian. Allah na'udzubillah min dzalik. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sebab apa jadi gitu tuan? Kerana rupa-rupanya dia berkawan. Katanya wallahu a'lam, kita tak tahu benar ni, cuma kita sebutkan sebagai peringatan kita sekalian. Kita tak mau cerita siapa-siapa, cuma panduan. Katanya dia berkawan dengan seorang yang daripada agama lain. Dia berkenan katanya kat perempuan tu, suatu perempuan agama lain, dan dia ajak perempuan tu masuk Islam katanya. Perempuan tu masuk Islam, lama-lama keluar dia dan perempuan tu pada agama asal dia. Wallahu a'lam. Mana yang tuan kita nak ambil yang ni, kita bukan nak cerita siapa, cuma kita nak apa? Berkawan, bersahabat boleh mengubah kita. Cinta kita pada seseorang itu ada dasar agama. Kita cintakan ulama ada dasar agama. Kita sukakan seseorang atas dasar agama. Hatta kita memilih seorang isteri, pilih seorang teman, hidup pun kita pilih yang beragama. Sebab Nabi kata, fasfar bidzatid din. Pilih yang beragama. Kenapa? Kerana agama isteri kita itu, agama orang yang kita berdamping dengan dia itu penting. Dan hadis Nabi kata apa ni? Ar-rajulu ala dini khalilihi. Seseorang kita tu, peribadi kita seseorang tu akan terikut dengan sesiapa yang dia berteman. Kalau teman orang malas, jadi malas kita. Kalau teman orang rajin, lama-lama kita jadi rajin. Teman orang soleh, jadi soleh. Teman ulama, lama-lama terkias kita pada kealiman dia. Ini kata Nabi SAW. Ar-rajulu ala dini khalilihi. Yang penting apa tuan? Yang penting kan din. Yang penting kan agama. Jadi, peribadi kita dalam agama, Nabi suruh kita jaga agama. Macam cara agama, jaga agama dengan cara berteman, bersahabat. Kita pun kena bimbang juga. Ada mak tak kisah, mak ayah tak kisah, kawan dengan siapa pun. Kawan kadang-kadang mak anak ni kawan dengan mana-mana geng. Kita tahu. Kan? Kawan kita. Jadi kawan dia tak apa-apa. Kami tak apa-apa makcik kami duduk lepak-lepak saja. Tak apalah, duduk lepak-lepak saja. Tapi janganlah, kita kata janganlah duduk benda-benda lain pula. Nabi bisa dadah ke apa ke kan. Jadi tuan-tuan sekalian, yang terbaik untuk kita faham ialah berkawanlah. Kita benarkan anak kita berkawan dengan orang agama. Ataupun kita suka anak kita itu lebihkan dia berkawan dengan orang yang suka agama. Kerana agama kita dibentuk dengan kawan kita sendiri. Ini maksud hadis Nabi SAW. Maka Nabi kata apa? Kerana agama kita ni dibentuk atas kawan yang kita berkawan. Maka Nabi kata, فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ. Maka hendaklah kau melihat siapakah yang menjadi teman kamu. Nabi kata apa? Bila agama dilihat pada orang yang kita berkawan, maka berhati-hatilah memilih teman. فَلْيَنْظُرْ, kena tengok. فَلْيَنْظُرْ, kena tengok. Perhati. Kan? Ta'amul dia. Perhati tengok. Cek tengok. Kawan kita tu siapa dia? Anak kawan kita siapa dia?
Yang kawan dengan isteri kita tu siapa dia? Yang kawan dengan suami kita tu siapa dia? Yang kawan dengan abang adik kita siapa dia? Kena perhati sebab Nabi kata falyanzur, maka hendaklah engkau memerhatikan. Perintah Nabi. Dia punya amar falyanzur, maka hendaklah kau melihat man yukhalil, siapa kamu berteman dengan. Siapa yang kamu berteman? Sebab apa? Sebab orang yang teman kita tu akan mengubah peribadi, diri dan agama kita. Tuan-tuan yang sekalian, hadis ni hadis daripada Abi Hurairah, riwayat daripada Imam Tirmizi dalam Sunan Tirmizi. Baik, huraian dia, kata ulama, hadis ini mengajak kita untuk memilih teman atau kawan yang baik. Ini poin yang pertama. Hadis ni nak ajak kita untuk pandai pilih kawan. Kan? Kawan kita ni tuan, yang kita nak kawan ni bukan kawan tu hanya baik dia pada apa, tapi agamanya. Tuan-tuan dan sekalian, kita bincang tadi, agama ni duduk tang mana? Agama ni bukan duduk tang mana-mana, jawapan agama duduk tang akhlak. Sebab Nabi kata apa? Orang yang tidak berakhlak laisa dinan lahu. Jangan kamu berkawan dengan orang yang tidak ada akhlak. Kerana orang tak ada akhlak ni laisa din, baginya tak ada agama. Sebab agama ni akhlak. Akhlak tu agama. Ya, maka kebaikan agama dilihat pada akhlak. Jadi tuan-tuan sekalian, kawan kita yang kita kawan tu biar orang yang berakhlak, zahir batin. Bukan kawan kita baik di mana. Ni kita kata, oh kawan saya baik. Baik Ustaz, saya apa? Baik di mana? Oh dia baik Ustaz, hari-hari belanja saya. Baik begitu. Hari-hari begini belanja, hari-hari bagi duit, hari-hari bagi motor, hari-hari bagi pinjam. Handset pun dia bagi saja gitu je. Baik kawan saya Ustaz. Yang tu baik yang ada makna, baik yang tak sepanjang masa. Baik yang sebenarnya ialah baik pada agamanya. Baik, sebab Nabi kata gitu. Nabi kata, falyanzur ahadukum man yukhalil. Hendaklah kamu tengok siapa kamu berteman, siapa kamu berkawan. Kerana hadis ini nak suruh kita pandai pilih kawan. Dan kita kena tengok, saran Nabi ini, Nabi suruh tengok kawan yang beragama. Kawan yang boleh baca Quran, lama-lama kita baca Quran sama. Quran yang kuat, kawan yang kuat solat, lama-lama kita duduk terikut yang jadi solat dengan dia. Baik, kerana sebab itu kita tahu ulama, kata ulama, siapa yang nak ubah diri, berkawanlah dengan orang-orang soleh, orang yang baik-baik. Ini hadis, maksud hadis yang kita bincangkan, ataupun makna yang kita suraian daripada ulama ini. Kenapa kata ulama? Sebab kita kena pilih kawan, kerana perangai kita, perilaku kita, akhlak kita itu terpengaruh dengan akhlak kawan-kawan kita. Kan? Sebab itu, kata ulama, untuk mendapatkan akhlak yang baik, untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan adab, mendapatkan akhlak, mendapatkan benda-benda kebaikan, mendapatkan hikmah, kita kena duduk dengan orang yang orang soleh. Kan seperti mana kata Luqman Al-Hakim, tuan-tuan. Luqman Hakim kata apa? Pesan Luqman Al-Hakim kepada anak dia. Di antara pesan-pesan Luqman kepada anaknya, kata Luqman Al-Hakim berwasiat. Luqman Hakim ni ada surah Luqman. Antara wasiat-wasiat dalam Quran tu ada lebih kurang 10-11-nya, tapi wasiat dalam yang tersebut lagi itu banyak sangat. Kalau ada dah tu buku cerita pasal Luqman Hakim. Kan? Jadi tuan-tuan, kalau nak tahu apa pesan duduk dengan orang soleh ni, antaranya ikut pesan Luqman. Maka pesan Luqman pada anak dia. Saya syorkan tuan-tuan, pergi cari buku cerita pasal Luqman, pesan Luqman kepada anak-anak dia, pada anak dia. Cari kitab tu, tengok apa pesan Luqman ni. Satu-satu dia pesan ke anak dia. Dalam Quran, apa pesan dia? Dia pesan, dia kata, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan cari pasal dengan syirik ni. Engkau syirikkan Allah. Maknanya, Luqman pesan pertama pada anaknya, jaga tauhid. Jaga orang yang kamu kawan tu, orang yang tauhid. Orang jaga Allah, jaga agama, jaga. Kenapa orang jaga agama itu? Menjaga tauhid. Dan orang jaga tauhid, kena jaga Allah. Dan jaga Allah jaga kita, dan kita jaga agama Allah dengan akhlak mulia,
kita ambil kepada Nabi-Nabi alaihi wassalam. Maka apa kata Luqman tuan kepada anak dia? Wasiat Luqman kepada anak dia. Ha? Kata dia, wahai anakku, duduklah kamu bersama alim ulama. Dia pesankan, jalisil ulama, kata dia. Duduklah kamu dengan ulama. Kalau dalam matan Arab dia kerja itulah. Duduklah kamu, wahai anak. Duduklah bermakna perintah dia. Jangan tak duduk pula. Duduk dengan ulama-ulama. Sebab itu saya ulang tuan-tuan. Terbaik dia dan terbaik dia ialah kalau lepas PKP nanti ini. Saya sebut dia tuan-tuan. Lepas PKP ni, kalau kita nak anak kita jadi orang soleh, orang yang kita nak berbanggakan di depan Allah Ta'ala nanti, kita programkan anak-anak kita ni supaya ikut juga kuliah-kuliah di masjid. Ya? Kita bawa dia pergi masjid. Kita duduk dengan orang-orang yang soleh, duduk dengan alim-alim ta'ala, ulama-ulama kita. Paling tak ada pun duduk dengan kitab-kitab para ulama yang banyak dibacakan di masjid surau. Apa yang begitu? Yang kita biar mereka ni tak duduk dengan orang soleh. Macam mana duduk dengan orang soleh? Duduk dengan majlis orang soleh. Tuan-tuan muslim, saya sebelum kuliah selalu, sepanjang program kita di mana-mana masjid sekalipun, kita dapati remaja-remaja lelaki ni ada juga yang hadir kuliah. Tapi perhatian tuan-tuan, pengalaman kita lah, kata alasan apa kita tak tahu, kata sebab apa wallahu a'lam kita tak tahu. Tapi program-program keagamaan di masjid, kuliah-kuliah di masjid, program agama yang bersama dengan orang saleh di masjid itu, kebanyakannya orang lelaki-lelaki, yang golongan tua-tua ya, anak-anak muda tak ada, dan golongan yang paling kita payah jumpa ialah remaja perempuan. Remaja perempuan paling tak ada di kuliah-kuliah. Macam mana nak bentuk diri mereka itu? Yang ada hanyalah orang tua-tua, orang penji-penji, tak ada apa dah. Tapi kita nak faham balik agama ni, mengaji ni bukan hanya untuk orang pencil saja. Mengaji pada semua orang, tambah-tambah anak-anak kita. Biar mereka terdedah dengan agama. Biar mereka terdedah dengan masjid. Biar terdedah mereka dengan pengajian. Supaya daripada bentuk akhlak. Kalau kita nak faham balik, agama kita bukan kira sembahyang bang puasa saja. Bukan kira puasa, zakat, haji, salat saja. Agama kita dinilai daripada sudut akhlak hasil daripada kita bersolat, akhlak yang terbit daripada puasa yang baik dan sebagainya. Baik tuan-tuan muslim. Kata Luqman Al-Hakim. Dia kata apa? Dia kata, wahai anakku, duduklah kamu dengan alim ulama. Duduklah dengan orang soleh. Dan cara duduk dia macam cara duduk dia. Dia tunjuk juga cara duduk dia. Dia kata apa? Jalisil ulama wazahimhum. Duduk rapat-rapat. Ini cara ngaji lah, ini cara ngaji. Ataupun dia maksudnya, kamu kena rapatkan dirimu dengan alim ulama. Duduk dengan ulama rapat-rapat. Kalau duduk mengaji ni rapat-rapat lutut, kata dia. Kata Luqman Al-Hakim pada anak dia. Rapatkan dirimu dengan orang alim. Mengaji dekat-dekat. Bukan mengaji jauh ni. Ni mengaji ni, tak mana. Kan? Tu guru depan. Masjid tu duduk belakang. Duduk dekat kolah hayak. Duduk bawah pokok. Sembang, isap rokok. Kacau. Tu apa kata mengaji? Mengaji. Ustaz tu kata sekian-sekian aku berhenti. Allahuakbar. Jadi, mengaji yang sebenarnya ikut sunnah Nabi, ikut turas Nabi SAW, mengaji yang duduk rapat-rapat. Mengaji yang duduk berhadapan dengan ulama-ulama. Sebab kata Luqman Al-Hakim pada anak dia, wazahimhum, duduk rapat-rapat. Sandarkan lutut kamu dengan lutut ulama. Maknanya duduk rapat-rapat dengan ulama, jangan pergi jauh. So ada dua makna. Satu, duduk zahir yang rapat-rapat. Kedua, rapatkan dudukmu pada hatimu dengan ulama. Biar ulama ni ada di hati. Suka ulama tu kena ada di hati kita. Kan? Karena itu tanda, itu cara kita dapatkan ilmu yang ada keberkatan. Baik. Kata Luqman Al-Hakim lagi, duduklah, bersimpuh lututlah di hadapan mereka itu. Dia kata gitu. Wahai anak, duduklah kamu dengan ulama,
bersimpuh lututlah kamu dengan mereka itu. Kerana sesungguhnya ni jawapan dia, siapa kena duduk rapat dengan ulama, siapa kena berkawan dengan orang soleh, siapa kena rapat dengan orang soleh, siapa kena berteman dengan orang soleh. Kerana kata dia, kata Luqman Al-Hakim, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hatimu yang mati dengan cahaya hikmah mereka itu. Sebab itu kita duduk rapat-rapat dengan ulama, kerana hati kita yang mati ni akan dihidupkan oleh cahaya hikmah yang ada pada ulama itu. Ni keberkatan ulama ni penting. Kan? Keberkatan ulama tu penting. Kenapa? Kerana cahaya hikmah ilmu ulama ni boleh suluh gelap hati kita. Boleh tunjukkan hati kita ni siapa kita dan siapa. Siapakah kita ni, dia bentuk kita pelan-pelan. Tuan-tuan dan sekalian. Sebab tu kita duduk dengan ulama. Kenapa? Ulang balik. Kata Luqman Hakim, dia kata kerana Allah Ta'ala menghidupkan hati yang mati dengan cahaya alim ulama, cahaya orang soleh, cahaya ilmu dia, cahaya taqwa dia, cahaya redha Allah atas diri dia, keberkatan ilmu dia mencahayakan kita. Seperti mana kata Luqman Hakim, seperti mana Allah Ta'ala menghidupkan hati kamu yang mati, seperti mana Allah menghidupkan tanah yang mati dengan hujan yang turun dari langit. Dia beri tashbih, dia beri contoh perumpamaan dia. Macam mana hang tengok bumi yang kering, tiba turun hujan, bagi basah, tumbuh pokok, macam itulah hati kamu, kata dia. Kata Luqman, hati kamu macam itu juga. Bila kau duduk dengan alim ulama, cahaya keilmuan dia, cahaya salehnya, hikmah ilmu dia itu, keberkatan ilmu dia ni akan mencahayakan hati kita sama, akan membersihkan jiwa kita. Ini pendapat daripada Luqman Al-Hakim kepada anak dia. Tuan dan sekalian, saya teringat pula kata Imam Syafi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala dalam bab ni. Imam Syafi'i kata apa? Ni kata-kata Imam Syafi'i pula. Tadi kata Luqman Al-Hakim, ni kata Imam Syafi'i pula. Kata Imam Syafi'i, kata dia, aku menyintai orang soleh. Kata Imam Syafi'i, aku amat menyintai orang soleh. Walaupun aku bukan orang soleh, kata dia. Allah, di permulaan ni. Imam Syafi'i kata di permulaan diri dia dan sampai hujung diri dia. Pengakhiran diri dia, dia kata yang ni. Kata Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Kata dia, aku amat cintakan orang soleh. Aku cinta orang soleh bukan pasal aku soleh. Kerana, kata dia, aku cinta orang soleh kerana aku ingin jadi orang yang soleh. Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ulang. Tengok dia kata mana? Aku amat menyintai orang soleh, sedangkan aku bukan orang soleh. Tetapi aku menyintai orang soleh kerana aku ingin menjadi orang yang soleh. Pertama. Yang kedua dia kata, aku cinta orang soleh kerana aku ingin mendapatkan keberkatan kesolehan mereka itu, agar akhirnya aku termasuk di kalangan orang yang soleh juga. Kata siapa tuan? Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah subhanahu. Saya ulang kali ini. Dalil ni. Kata-kata ulama asar sahabat atau asar orang soleh. Kata-kata pendapat orang soleh. Dua pendapat orang soleh kita sebut hari ini. Pertama Luqman Hakim, yang keduanya Imam Syafi'i, imam kita. Dia kata apa? Dia kata, aku amat menyintai orang soleh walaupun aku bukan orang soleh. Tapi aku cintakan orang soleh kerana aku ingin menjadi orang soleh seperti mereka itu, dan aku nak dapatkan syafaat mereka supaya aku termasuk dengan orang yang soleh. Ini kata Imam Syafi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Baik tuan-tuan dan sekalian. Kalau gitu kata dia bahawa Nabi kata tadi, kita baca balik hadis Nabi tadi. Nabi kata, tengoklah kamu kepada orang yang kamu berkawan, kerana agama kamu dilihat pada kawan dan teman kamu. Maknanya, Nabi kata apa? Maksud hadis Nabi kata baik. Apabila kau nak kawan, tengok kawan kamu itu.
Tengok kawan. Kalau kau redha dia pada agamanya, mana kalau hang suka kawan dengan dia pasal agama dia, hang kawan dengan dia. Kalau hang suka hang kawan dengan dia pasal agama dia. Sebab hang suka, hang sayang agama. Maknanya kalau kamu suka kat agama, kawanlah dengan orang yang beragama. Kenapa? Kerana bila kawan dengan agama, engkau redha dia sebagai agama, maka Allah akan redhakan kamu. Ulang balik bila nak kawan, tengok kawan. Maksudnya cari kawan, pilih kawan yang beragama. Sukakanlah kamu dengan kawan yang beragama. Kerana nanti kawan tu akan bentuk kamu menjadi orang yang kuat agama, orang yang bersoleh, orang yang berbaik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Nabi kata falyanzur, tengoklah kawan tu dan tengoklah adakah dia ni redhakan Allah sebagai Tuhan atau orang tak redha Allah sebagai Tuhan. Kalau kawan kamu orang yang redha Allah sebagai Tuhan, hendaklah kau redha dia sebagai kawan kamu dan teman kamu, supaya kau juga mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling penting. Kata ulama berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Tentu anak muslim. Kalaulah kita tak kawan dengan orang soleh, apa jadi tuan? Yang kita faham balik, kalau kita tak kawan orang soleh, kita kawan orang jahat, lama-lama jadi jahat. Sebab itu pentingnya bersahabat, pentingnya berkawan dengan orang soleh untuk mengubah diri. Fitrah halam macam tu. Kawan dengan orang baik, lama-lama jadi baik. Kawan dengan orang buruk, lama-lama jadi buruk. Sebab tu dia bentuk kita. Ini hadis Nabi yang Nabi pesan kepada kita sekalian. Tuan-tuan dan sekalian, kata ulama, kata ahli hikam. Saya ambil kata ulama lagi. Pendapat ahli hikmah, pendapat ulama hikam. Apa kata mereka? Tengok kata ulama, katakan padaku siapa yang kamu teman. Begitu aku, hang kawan dengan siapa? Kan? Maknanya ulama kata ni, kalau hang nak kawan dengan aku tanya hang dulu. Hang nak kawan aku tanya hang dulu. Hang nak kawan dengan aku ni pasal apa? Hang nak kawan aku dengan siapa? Kata ulama, nak kawan aku sebab apa? Kalau hang kawan aku sebab hang nak berubah menjadi hamba Allah yang baik, sila kawan aku. Tapi kalau hang kawan aku supaya hang tak mau faedah, hang seronok aja, maka tak payah kawan aku dah. Kerana kawan dengan orang soleh itu akan jadikan kamu orang soleh. Baik, itu antara kata ulama hikmah. Ataupun kata mereka, katakan kepadaku siapa kamu teman, maka aku katakan kepadamu siapa dirimu. Maknanya kan? Maknanya kalau nak tahu diri hang siapa, kata dia, kalau hang nak tanya hang siapa, aku suruh hang tengok hang kawan dengan siapa. Itu maksud kata-kata ulama hikam ni. Kalau hang nak kenal diri hang siapa, hang kena tengok siapa hang kawan. Itu maksud dia. Maksud hikam ni, kalau hang tanya aku siapa diri kamu, maka aku jawab, kalau kau nak tahu siapa dirimu, hendaklah kau tanya siapa temanmu. Saya kau akan tahu siapa dirimu. Kata ulama hikam. Ini kata ulama hikam. Kalau kau nak tahu siapa dirimu, maka tengok siapa temanmu. Itu. Maka hang jangan tanya aku hang siapa. Hang jangan tanya aku hang siapa. Maka hang tanya aku hang siapa, aku tanya hang balik. Hang suka kawan dengan siapa? Itu ulang balik tu kan. Kawan dengan orang soleh jadi soleh. Kawan orang malas jadi malas. Kawan orang meninggal lama-lama jadi meninggal. Kawan orang dia baca Quran lama-lama boleh baca Quran kita. Kawan dengan orang yang rajin salat kita. Duduk dengan orang makin tahajud, rajin lama-lama kita tahajud kita. Kan? Kawan dengan orang yang puasa sunat kita. Lama-lama terkesan kita dengan orang tu, sebab itu yang Nabi pesankan. Berkawan kamu dengan orang yang soleh. Baik tuan-tuan muslimin. Maka kata ulama, bila kamu berada pada satu kaum, maka berkawanlah dengan orang yang baik di kalangan mereka itu. Kata ulama, bila engkau duduk dengan kawan yang baik, duduk dengan golongan orang baik, cari orang yang baik untuk duduk. Pergi satu kampung,
Contohnya berapa kita masuk satu kampung, kita cari orang baik. Untuk kita berkawan. Bukan cari kawan di kampung tu orang yang tak elok. Selalunya orang duduk di mana je kawan-kawan elok ni? Duduk di masjid. Orang-orang masjid lah kita cari. Dia jadi kawan kita. Atau kawan-kawan kita yang rajin ke masjid. Supaya kita jadi orang masjid juga lama-lama. Maka pergi mana pun, kita nak hijrah ke mana pun, tempat utama kita nak tuju ialah masjid. Kawanlah dengan orang duduk di masjid itu. Kerana orang masjid ni adalah orang yang kita katakan orang yang suka akan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin pada awal dia dapat tak elok, mungkin kan. Kalau kita faham orang yang belajar agama, ramai juga untuk belajar pelan-pelan. Dia kata orang masjid pun teruk dengan. Kenapa? Kerana orang masjid ni pun bagus pasal dia jadi orang masjid. Lama-lama duduk kawan dengan mereka, lama-lama jadi orang elok juga. Baik tuan-tuan sekalian, ini maksud kepada kalam-kalam ulama bahawa sesungguhnya duduk dengan orang elok ni lama-lama jadi elok kita. Inilah benda penting, yang penting bahawa kita sentiasa duduk bersama ulama. Pada pesan Allah yang pertama, kunu ma'as sadiqin. Pesan kedua Nabi tadi pada tuan. Pesan kali kedua pertama dekat Quran, kunu ma'as sadiqin, ayat 119 surah Taubah, perintah jadi orang duduk dengan orang soleh. Kemudian hadis kali kedua, hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Falyanzur, siapa duduklah ar-rajulu ala dini khalili, duduklah dengan orang soleh. Tengoklah kawan-kawan siapa, kawan-kawan dengan siapa. Kalau kawan-kawan orang baik, dia memang dia baik. Itu dari kedua hadis. Dari ketiga tadi ialah pendapat ulama-ulama, ijma' ulama, yakni ulama kata apa? Ulama kata Imam Syafi'i kata apa tadi? Perintah dia orang soleh, abang itu. Kemudian yang kedua, kita bawa tadi juga kata-kata Luqman Al-Hakim supaya kita faham. Jadi orang yang soleh, jadi orang yang baik, orang yang soleh. Jadi kemudian kita bawa yang ketiga pula tuan-tuan. Berkata Imam Syafi'i juga yang diambil oleh Imam Ghazali rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Berkawan dengan orang soleh ini seperti mana duduk dengan air yang bersih. Dan berkawan dengan orang yang kotor seperti duduk di tempat kotor, di tempat air yang kotor. Kerana bila duduk dengan orang yang kotor, kita akan terkena penyakit yang boleh mematikan kita. Duduk dengan orang jahat, duduk dengan orang tak elok, lama-lama terkena penyakit. Mati hati, mati jiwa, mati rasa. Duduk dengan orang yang tak rasa sayang. Duduk dengan orang tak sayang agama, lama-lama kita tak sayang agama juga. Tuan, sekalian, banyaknya pertanyaan-pertanyaan daripada mak-mak ayah, bapa yang mengaji dengan kita. Mengadu mereka kat kita. Dia mengadu apa ni? Tentang hal anak-anak lah. Susah hati mak ni seperti masa ulang balik tuan. Mak ayah ni susah hati dia, kerisauan dia, keserabutan dia ni sebab anak-anak ni. Dia tak kisah yang lain. Makan minum pun tak kisah sangat. Kan, tapi yang paling pening pada anak, mak ayah ni ialah anak-anak. Dia bukan kisah sangat. Dia bukan kisah pasal makan sangat mak ayah ni. Pasal nak makan apa sangat lah. Tak lalu nak makan banyak lah. Tapi yang kadang-kadang mak kita tak mau seronok. Mak kita rajin bersedih. Mak ayah kita rajin duka cita. Ialah kerana anak-anak. Anak-anak yang tak mau dengar kata. Anak-anak yang bantah. Anak-anak yang melawan. Anak-anak yang derhaka. Inilah satu benda yang merisaukan mak ayah hari ini. Kan? Tuan-tuan dan muslim. Maka mak ayah ramai mengadu kita. Ustaz, anak saya dulu ni ngaji agama Ustaz. Saya hantar dan ngaji agama. Pergi sekolah agama, kafar, kalau dulu sekolah haram. Ngaji dah semua. Hingga ada yang berkata, mak dia kata, wahai Ustaz, anak saya ni hafiz Ustaz. Hafiz dah. Tapi tiba-tiba hari ini dia berubah panggil Ustaz. Masjid tak mau pergi. Orang suruh jadi imam tarawih tak mau. Suruh jadi imam di rumah, jadi sembahyang tarawih tak mau. Kerana dia hafiz. Apa pasal Ustaz? Saya dah bentuk dia Ustaz. Jadi orang-orang soleh, jadi orang yang baik-baik. Kami teringin juga. Anak cucu kami, jadi orang yang hafiz Quran. Tumpang syafaat daripada nanti.
Pasal apa anak kami jadi begitu? Anak kami yang kami latih jadi hafiz, lama-lama dia tak hafiz, dia tak mau pun. Quran tak mau baca, ibadat tak mau buat. Pasal apa? Maka jawapan dia tak lain tak bukan, tuan. Kita bagi jawapan yang sama dengan hadis ni. Nabi kata apa lah panduan dia? Anak kamu jadi begitu. Seseorang jadi begitu kerana dia berkawan. Sebab Nabi kata ar-rajulu ala dini khalilihi. Seseorang itu ditengok agama kawannya. Maka kalau hafiz ni, dah hafiz dah. Kita tak mau jadi hafiz, tengok kawan dia. Mungkin kawan dia sebab dia. Saya silap tuan. Yang sedihnya kadang-kadang kawan ni. Kawan anak-anak hafiz ni kadang-kadang dia tersilap kawan. Kan? Sebab apa? Sebab kadang-kadang agama ni ada ujian dia. Uji apa tuan? Ramai anak-anak kita yang tak suruh agama hari ni. Kenapa? Kerana nak kejar. Ini masalahnya. Kerana rasa nak kerja, cari duit, nak beli macam-macam. Ramai yang hafiz, nama-nama tinggi hafiz. Pasal nak kerja. Dan tuan sekalian, kita semua sebutkan rezeki daripada Allah. Dan nak mengaji ni pun rezeki Allah Ta'ala. Dan nak rezeki banyak daripada Allah, jaga ilmu itu. Kerana rezeki akan sampai. Ujian Allah saatnya. Kita ni kadang-kadang terpengaruh dengan ahli dunia. Jadi sebagai kita bincang sebelum ni, kan, kalau kita rajin kawan ahli dunia, lama-lama ahli dunia. Tapi kalau kita berkawan dengan ahli akhirat, lama-lama kita juga jadi ahli akhirat. Jadi tuan-tuan yang sekalian, kalau anak kita yang suka agama, tiba tak suka agama, sebenarnya dunia telah mempengaruhi jiwa dia. Dia suka nak kerja dah. Tuan-tuan, kita tak bagi kita kerja, tuan-tuan. Kan, sampai masa dia kerja. Tapi yang paling penting ni agama. Ada hafiz Quran, apa dah, tuan? Dia lupa. Inilah cabaran bagi orang agama, inilah cabaran keimanan juga, nak jaga agama dia terus nak. Sebab itu tuan-tuan tolong doa selalu pada anak-anak, minta doa pada Allah Ta'ala supaya Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang qurrata a'yun wa ja'alal muttaqina imama. Ya Allah, jadikan anak kami penyejuk mata, jadi orang agama, dan jadikan anak kami orang imam kepada orang-orang yang bertakwa. Pemimpin orang takwa. Nak lahirkan macam tu, kita kena sentiasa jaga. Jaga apa? Jaga doa kita dengan Allah. Dan tuan Allah sekalian, saya pernah sebut dalam kuliah selalu, dan saya sebut lagi tuan pada hari ini sebagai peringatan semula. Saya akan sebut banyak kali pun. Kalau nak jadi anak kita anak yang soleh, yad'una atau yad'una. Dan jadi anak soleh doa kat kita, nampak gimana? Pesan selalu. Saya pesan kat mak ayah juga. Cerita mak ayah ni ramai yang nakkan anak jadi anak yang soleh. Kan? Doa pada Allah selalu, betul. Tapi puncanya, ataupun kita kata, formula yang paling ampuh, rahsia nak tukar anak jadi anak soleh ni ada rahsia. Apa rahsia dia, tuan? Rahsianya adalah pada hadis Nabi cerita tentang seseorang yang mati, berhenti segala amal, kecuali perkara. Hadis ni, rahsia hadis yang kedua. Hadis paling utama hadis ni. Rahsia yang utamanya ialah Nabi kata, "Idza mata ibnu Adam." Bila mati anak Adam, berhenti segala amal. Tetapi ada 3 benda yang mengalirkan pahala. Baik. Maka cara mati itu cara satu cara. Tapi sebenarnya cara hidup ni pun sama juga. Sebelum mati, kita beramal. Apa dia yang utama? Sedekah jariah, pahala mengalir ke kubur. Yang kedua, ilmu manfaat. Itu kabar ke kubur. Dan ketiganya, anak soleh mendoakan kita. Baik. Maka tuan-tuan sekalian, anak soleh kan doa kita ke kubur. Tapi tuan-tuan, hadis ini juga bermaksud. Maksud yang dalam lagi bermaksud. Kalau kita nak anak kita anak yang soleh mendoakan kita, nak buat apa? Kita nak buat macam mana nak bagi anak kita anak soleh? Ini rahsia dia. Ini rahsia kepada macam mana nak buat jadi anak kita anak yang soleh. Sedangkan anak soleh ni bukan kita boleh buat, Allah Ta'ala yang buat. Kesolehan seseorang tu Allah tentukan.
Bukan kita boleh buat. Kita tak boleh buat ulama, tuan-tuan. Kita tak boleh reka anak jadi ulama kecuali izin Allah Subhanahu Wa Taala. Soal dia, macam mana kita nak buat bagi anak kita jadi anak yang soleh mendoa bagi kita? Baik, ikut hadis tadi. Nabi kata apa? Yang terakhir, waladun salihun yad'u lahu. Anak soleh mendoakan kita. Itu kita nak betul. Tapi rahsia di mana? Di mana rahsia, tuan-tuan? Rahsia anak soleh. Jawab yang ni. Jawab dia adalah pada ilmu yang manfaat. Yang kedua tadi, ilmu yuntafa'u bihi. Ilmu yang manfaat, yang diguna pakainya. Maknanya apa, tuan-tuan? Maknanya nak jadikan anak kita anak soleh, ia tak ia mak ayah ni kena jadi orang yang mengaji ilmu manfaat. Mak ayah nak kena pergi mengaji. Ha? Kalau mak ayah ni payah pergi mengaji, tuan, nak harap anak soleh, dia tak main, tuan. Dia tak main. Kenapa? Kerana Nabi kata apa tadi yang kedua? Yang ketiganya, waladun salihun yad'u lahu. Anak soleh mendoakan dia. Tetapi anak soleh yang mendoakan dia, mai ke mana anak soleh tu? Jawab dia, ilmu yuntafa'u bihi. Ilmu yang kita ambil manfaat dengan dia. Mak ayah pergi mengaji, setiap malam kuliah, sebagainya. Hari-hari turut kuliah ustaz mana-mana saja. Cari ilmu manfaat. Nanti Allah tukarkan anak ni jadi anak yang soleh. Kalau mak ayah ni payah mengaji, tuan. Di rumah tak mau pergi kuliah. Kuliah malam ada di masjid-masjid. Jadi malam kita ada kuliah sebelum-belum ni. InsyaAllah lepas ni kita ada kuliah balik. Setiap malam ada kuliah di surau, di masjid ada. Cuma ramai mak ayah yang tak ambil peluang pergi mengaji. Dia kata baik di rumah lagi bagus, esok nak kerja pula. Betul, betul. Esok nak kerja juga. Tapi kalaulah seorang balik, kalau tuan-tuan nakkan anak cucu tuan-tuan jadi orang anak yang soleh, jadi anak-anak yang soleh yang doakan pada tuan-tuan, di akhir hayat kita nanti, di hidup kita dikubur nanti. Kalau kita nak anak kita doa kita selalu, tuan-tuan, hari ni kita kena cari jalan untuk mengaji ilmu yang manfaat. Jangan kita rasa tak mengaji tu. Tak apa, kita rasa mengaji ni. Dia benar dahsyat, tuan-tuan. Baik? Nombor dia, anak soleh mai ikut mana? Anak soleh mai ikut ilmu manfaat yang dicari oleh mak ayah dia. Dan kemudian tuan-tuan pula, macam mana kita nak tahu ilmu itu manfaat? Dan macam mana kita nak dapat ilmu manfaat? Soalan dia lagi. Macam mana dapat ilmu manfaat? Rahsia dia, sadaqatil jariyah. Ilmu manfaat akan sampai kepada orang yang suka menginfakkan harta dia, bersedekah akan harta dia, memberikan hartanya pada orang yang meminta-minta dan orang yang berhajat. Itu rahsia ilmu manfaat. Maka nak tahu orang tu alim dapat ilmu ke mana? Tanya dia. Dia mesti jadi orang yang suka berderma, suka sedekah, suka wakaf, suka infak. Kenapa? Tuan-tuan, ini jalan Allah Ta'ala. Ini jalan ulama. Ini benar sebenar. Nak dapat ilmu manfaat, kena rajin sedekah. Kena orang yang payah sedekah, payah ilmu dia jadi manfaat. Dia mengaji. Tapi ilmu tu tak jadi manfaat. Amal tak boleh cakap pandai macam gebur-gebam, cakap dah hebat. Tapi dia pun tak buat juga. Kerana ilmu dia tak manfaat. Kan? Dan jadi macam dapat ilmu manfaat, kena rajin-rajin sedekah. Ini tuan kita ada hari lain, kan? Kita ada masjid-masjid yang kita sebutkan nama-nama akaun bank mereka, nama-nama akaun bank yang mereka ada, untuk kita bersedekah. Ini sedekah kat masjid-masjid, tuan-tuan. Masjid menerima manfaat solat, ibadat, ilmu dan sebagainya. Manfaatkan harta kita, kita akan dapat ilmu manfaat. Dan kita rajin, siapa rajin sedekah, ilmu dan manfaat, dan siapa dapat ilmu manfaat, nanti Allah buat anaknya jadi anak yang soleh, mendoakan dia, dan kita juga tergolong dengan orang yang soleh. Ini kata ulama menghuraikan hadis Nabi SAW, bila mati anak Adam, terhenti segala amal kecuali 3 perkara yang mengadakan pahala. Rupanya hadis itu juga bermaksud siapa yang nak anak soleh, kena rajin cari ilmu, kena rajin mengaji. Jangan malas, tuan, jangan malas. Mak ayah ni kena rajin pergi kuliah. Kalau nak lah, kau tak mau terpulang lah. Kau tak mau dulu lah di rumah tu melenggak lah di rumah, tengok TV, tengok kartun. Tak ada kerja apa, Doraemon pun tengok bila, kan? Shinchan pun tengok bila, sama Hindu pun tengok bila, tuan, kan?
Kenapa? Kerana rasa ilmu itu nak manfaat. Jadi tuan-tuan, rahsia dia kita faham hari ini. Nak dapatkan anak soleh, jomlah mak ayah, saya pulang balik, jom keluarkan diri daripada jahil itu, bicara ilmu di masing-masing. Kalau kamu nak anak kamu orang soleh, yang doakan kamu nanti. Ini fitrah yang Allah buat. Dan kemudian bila rajin mengaji, satu benda yang kita nak buat tuan, nak dapat ilmu nafaat, nak dapat anak yang soleh, kita kena rajin infak. Kita kena rajin berderma, kena rajin berwakaf, kena rajin menyumbang, kena rajin sedekah, barulah ilmu kita ilmu yang bermanfaat. Itu rahsia dia tuan yang sekalian. Baik, yang terakhir. Yang terakhir pada hari ini, tuan. Maka tak ulama kata Imam Ghazali rahimahullah, berkawan dengan orang soleh itu seperti berada pada tempat yang baik, tempat yang bersih, air yang bersih, dan berkawan dengan orang yang jahat seperti mana berada di tempat yang kotor dan air yang kotor. Bila air kotor, boleh macam penyakit macam-macam. Sebab itu bila kawan dengan orang baik, kita akan jadi baik. Dan kawan dengan orang jahat, jadi jahat. Maka yang terakhir tuan-tuan, saya bawa kata-kata ulama lagi. Kita punya kata ulama saja tuan-tuan. Kita dengar kata-kata orang soleh. Antaranya berkata salah seorang tabi'in, namanya Daud At-Ta'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Orang kalau kaji mengaji bisa dengar nama ni, Daud At-Ta'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Dia kata apa? Dia kata, bertemanlah kamu dengan orang yang bertakwa. Dia kata apa? Berteman kamu dengan orang yang salihin, orang yang bertakwa, orang yang siddiqi. Kawanlah, bertemanlah. Dan dua kita kena faham balik makna sahabat, makna teman, makna kawan, makna rakan. Ya. Sebab itu saya pernah sebut kat dekat anak-anak murid saya lah. Saya pernah sebut selalu. Apa nak kawan ni, tengok kawan. Kawan aja. Jumpa kat kedai-kedai, jumpa kat bekan-bekan, peluang-peluang aja. Tak boleh ajak dia rumah. Kawan nak dekat tu, kawan gini tu je lah. Ya. Kemudian kamu kena faham juga, ada kawan yang boleh ajak main rumah, boleh kenal dengan mak ayah kita. Ada kawan gitu. Ada kawan gitu je, kawan sonok-sonok main bola, kawan tinggal dekat padang itu je, tak main rumah. Kawan kena kenal gitu je. Kita kena kawan kan. Kalau saya kata apa? Kawan pertama, tengoklah kawan-kawan tu. Ada kawan yang kita kawan hanya di kedai atau di pekan saja. Atau kat padang permainan saja. Tak ajak di rumah. Tak. Kita kenal sendiri lah. Kemudian yang kedua, ada kawan yang boleh ajak main rumah. Main rumah pun sembang dekat pintu pagar belakang. Di luar. Ada kawan gitu. Dia ajak main rumah, pergi kawan dekat pagarnya. Sembang kat pagarnya. Lepas itu dia balik, kita balik. Kemudian yang ketiga, ada kawan yang boleh ajak masuk rumah. Ada kawan yang boleh ajak masuk rumah, duduk sembang dalam rumah. Boleh makan minum apa yang ada dalam rumah kita. Ada. Kemudian ada kawan yang boleh ajak masuk rumah, duduk ruang tamu. Cuma sembang ruang tamu dia balik. Kemudian ada juga kawan yang boleh ajak pergi dapur, makan sekali, boleh ada. Kemudian tuan-tuan, ada kawan, ada teman, ada rakan sahabat yang boleh ajak tidur sama. Maknanya rapat kita dengan dia. Kan? Maksud kita situ. Ajak tidur bersama dengan kawan tu rapat sama kita. Sampai tidur pun boleh tidur bersama. Kenapa? Kerana ada kawan yang baik, ada kawan yang tak baik. Jadi kawan tak baik, tinggalkan. Tapi jangan lupa, kita juga kena ada peranan untuk membentuk mereka juga. Ada kawan yang boleh tinggalkan, ada kawan yang kita boleh kawan. Sampai ke dalam rumah kita. Tapi ada kawan tinggal lah. Kan? Tapi tuan-tuan dan sekalian, kita faham balik. Kadang-kadang kita pun tak tahu siapa baik siapa jahat. Yang penting kita baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mohon ampun pada Allah ada kesilapan. Yang penting kita minta petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Maka kata Daud At-Ta'i, berkawanlah kamu dengan orang yang soleh, orang yang alim, orang yang bertakwa. Kenapa? Karena orang yang soleh dia tidak akan membebankan kamu. Ini nak cakap nak kenal kawan ni, kawan soleh. Kata Daud At-Ta'i,
Kawanlah kamu dengan orang yang bertakwa dan orang soleh. Kerana ciri-ciri orang bertakwa, dia tak bebankan kamu. Dia tak menyusahkan kamu. Kan dia tak menyusahkan kamu. Kenapa? Kerana orang soleh ni, dia akan memberi bantuan pada kamu ketika kamu berhajat. Dan kamu juga akan tolong dia bila kata dia berhajat. Ini baru kawan orang soleh semua. Kata pendapat Daud At-Ta'i. Kawan dengan orang soleh, kawan orang bertakwa. Kerana orang bertakwa, dia tak beban kamu. Dia tak menyusahkan kamu sebenarnya. Tapi dia sentiasa menyenangkan kamu pada agama kamu. Dia akan tunjuk ajak kamu pada soal ibadat kamu dengan Allah Ta'ala. Dia tunjukkan cara-cara sabar macam mana. Dia tunjukkan cara-cara macam mana jadi orang yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah kata pendapat daripada Daud At-Ta'i. Kata dia, berteman kamu dengan orang yang bertakwa. Dan dia tidak akan jadi beban pada kamu. Melainkan dia akan banyak memberi bantuan dan pertolongan pada kamu. Maka tuan-tuan dan sekalian, firman Allah Ta'ala kita tutup balik ayat ini. Berkata Syekh Ahmad Rifa'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala, kata dia, ayat 119, patah balik dua kali kita. 119, juzuk 11, surah At-Taubah, pasal 206. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Maksud ayat ni tuan, hendaklah kamu bersama dengan orang yang sedih, orang jujur, orang soleh. Tuan-tuan orang sekalian, kenapa maksud ayat ni? Mengapa Allah sebut begitu? Maksudnya kata Syekh Ahmad Rifa'i, kamu ni duduk dengan orang soleh, baru jadi soleh. Kerana kamu takkan jadi soleh kalau kamu duduk seorang-seorang. Kamu takkan jadi soleh kalau kamu orang yang beribadat seorang-seorang. Kamu takkan jadi orang soleh kalau kamu menyendiri dengan orang. Pertama-tama kamu tak jauh dengan ulama pula kan. Maka waqulu ma'as sadiqin. Dalam kamu duduk dengan orang soleh, kerana perubahan dirimu itu ialah akibat dan kamu dapat daripada orang yang soleh. Maknanya kata Syekh Ahmad Rifa'i, Allah kata dalam ayat ni, Allah kata kamu takkan jadi orang soleh, orang jujur kecuali kamu duduk bersama dengan orang yang soleh. Kenapa tuan-tuan? Kerana jadi orang soleh duduk seorang-seorang ni, kata Syekh Ahmad Rifa'i, kalau kamu nak jadi orang soleh duduk seorang-seorang, nak masa panjang. Jadi orang jadi orang soleh. Kan? Kamu kalau nak jadi orang soleh duduk seorang-seorang, di masa panjang, mungkin 30 tahun jadi orang soleh. Itu tak tentu lagi. Kan? Tapi Allah kata wa kunu ma'as sadiqin, bersama kamu orang soleh. Kerana Allah nak bang, inilah jalan pintas agar kamu cepat jadi orang soleh. Kalau kamu cepat jadi orang soleh, berkawan kamu dengan orang soleh. Ini maksud takdir ayat ini. Kata Syekh Ahmad Rifa'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala, seolah-olah Allah sayang kita, dia nak kita cepat jadi orang soleh. Maka bila dia cepat jadi orang soleh, Allah kata Allah wa kunu ma'as sadiqin, dalam kamu bersama dengan orang soleh, kamu cepat jadi orang soleh. Tuan-tuan dan puan muslimin, inilah pendapat daripada ulama-ulama berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia bersabda, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Hadis daripada Abi Hurairah riwayat Ibn Tirmizi, Nabi kata seseorang itu ditengok dia pada siapa temannya, dan teman dia biarlah teman yang beragama. Maka hendaklah kau milih teman yang beragama supaya jadi teman dan kekasih kamu. Kerana jika kekasih kamu orang yang bersoleh, orang yang beragama, lama-lama engkau akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis kita hadis yang pertama, hadis cerita pasal berkawan dan bersahabat kaum soleh. Mudah-mudahan Allah jadi kita sentiasa termasuk di kalangan orang yang soleh. Kerana kita sentiasa berkawan dengan orang soleh dan jujur cintalah ulama. Cinta ulama akan jadi kita juga ulama pada masa nanti. Jujur kita orang soleh, lama-lama kita juga akan jadi orang soleh pada masa nanti. Wallahu a'lam. Qul qul hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sa'ilul muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat astaghfiru fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Terima kasih banyak pada pihak Masjid Negeri Pulau Pinang yang memberi ruang untuk kita sama-sama dengan hadirat-hadirat sempena Ramadan ini, dan terus berada di rumah
teruslah berada di tempat kediaman masing-masing. Situasi kita terpelihara daripada bencana COVID dan sebagainya, dan jumlah kita sentiasa mencari jalan, mencari peluang untuk sentiasa mengislahkan diri. Apakah kita termasuk dengan ahli dunia atau ahli akhirat, atau apakah kita termasuk dengan ahli orang soleh atau kita jauh daripada orang soleh. Kerana sesiapa dekat dengan orang soleh, akhirnya dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi insya-Allah masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.